Assalamualaikum geng. Bertemu lagi dalam video kali ni. So hari ni aku baru nak balik kerja. Sangkut Sangkut. Ni memang nak kena potong kat depan ke macam ni? Rapat ni, rapat. So aku ni dalam perjalanan balik perjalanan balik, tapi tak balik lagi. Aku ada nak jumpa dengan member lah, 2 orang dekat KL. Gagah nak ambil kat KL. Actually sebab kebetulan member aku seorang dia kerja dekat-dekat dengan tempat aku juga. Tapi yang lagi seorang tu actually dia berada di other side of tempat kita orang bekerja. So memang the best place adalah jumpa kat KL lah. Yang mana aku punya logik aku jumpa kat KL sebab apa tau? Sebab kita lawan arus. Tapi sementara sebelum nak lawan arus tu kena ikut arus dulu lah. So masuk. Apa, at least dia bagi signal kan. Bukannya masuk sesuka hati. So aku boleh bagi pengecualian lah. So basically ni lah cara aku ride, cara seorang newbies ride. Yang mana aku memang memerhatikan di kiri kanan aku lah. Kereta-kereta ni yang mana yang bagi signal, yang mana tak bagi signal tapi nak tukar lane. Dia macam membaca gerak-geri kereta dia orang lah. So supaya aku boleh membuat tindakan susulan sama ada nak brake ataupun mengelak kan. So macam kereta depan ni, King ni dia nak tukar lane. Tak apa, dia tukar lane. Tak apa, boleh bang. Dah sampai tengok phone je bang. Dah sangkut-sangkut kat jam ni kan. Apa boleh buat kan. Benda dah jadi, dah sangkut jam. Tengok je lah phone, layan je lah kan. So traffic lately ni, bukan lately ni lah, aku rasa semua orang dah realise lah. Traffic sekarang ni memang gila lah, gila. Aku assume ni ada kaitan dengan COVID juga. Yang mana semua orang dah start kerja, dah tak ada MCO. Company-company pun dah panggil semua pekerja masuk kan, untuk bekerja secara total. Sebab kita di dalam fasa endemik kan. Tapi orang-orang ni mungkin sebelum ni tak ada kenderaan. Tak ada kenderaan lah. Dia ada kereta tapi dia mungkin simpan kereta kat rumah, ataupun dia park kereta somewhere dekat LRT mana-mana, kat city fringe. So dia nak ambil public transport lah. Mostly mungkin kereta api, rail ataupun bas kan. Tapi disebabkan COVID juga, so mungkin dia orang tak berani nak ambil kenderaan awam tu sebab dah ramai dalam tu kan. Tambahan pula banyak kes-kes macam delay apa semua yang menyebabkan kesesakan melampau. So aku rasa itu antara reason yang ramai yang membawa kereta persendirian lah, kenderaan persendirian lah, motor dan kereta. Macam aku sendiri pun alhamdulillah lah, sebelum pandemik tu aku memang drive everyday. Tapi hati terbuka untuk mencari motosikal. So aku cari je lah motosikal kan. So alhamdulillah lah, pilihan yang tepat. Tapi perlu berhati-hati lah. Sebenarnya bukanlah yang tu aku nak share dengan korang. Aku basically nak share macam mana je cara aku membawa kenderaan aku ni, membawa motor aku mencelah dalam jam lah. Yang mana aku still mengamalkan tolak ansur. Kalau siapa yang slow kat depan tu, aku still boleh follow selagi tak ada ruang kat depan. Tapi kalau ada ruang kat depan tu, aku akan cuba take over lah kalau selamat. And apa ni, accident, na'udzubillah min zalik, moga dimudahkan urusan pakcik. So untuk kereta ni pula memang aku akan perhatikan dia punya signal dan dia punya pergerakan kereta lah. Dia ke tepi ke tengah ke nak tukar lane lah. Kebetulan aku pun memang seorang pemandu kereta. So insyaAllah sedikit sebanyak tu bolehlah membaca pergerakan kereta tu kan. Walaupun tak 100%, tapi to be cautious lah. Tu satu lah. Kalau yang kedua, kalau katakan aku ikut belakang motor lah, belakang motor mostly kadang-kadang ada setengah tu slow. Sebab depan dia slow, sebab depan dia tu lagi slow, sebab yang depan tu slow. So aku ikut je lah. Tapi kalau ada ruang, aku akan take over lah. In fact kalau ada kereta-kereta kan, kereta-kereta yang macam nak tukar lane, dia bagi signal, aku bagi insyaAllah.
Yang tak bagi signal tu kita fikirlah dulu sekejap kan, bagi ke tak bagi. Tengok keadaan lah. Kalau kata boleh bagi ruang tu, kita bagi je. Tapi kalau tak boleh tu, minta maaf lah. Sebab dia pun keluar tiba-tiba kan. Ni contoh dia ni juga ni lah. Tiba-tiba dia tukar lane. Walaupun tak jam, tapi still berbahaya lah. Alhamdulillah, dekat MPE ni trafik dia macam ngam. Tapi sebab ni tak masuk KL lagi kan, kalau masuk KL nanti kena menghadap juga jam. Ni sebab depan ni ada traffic light. Apa hal, depan ni ada tol lah. So kenderaan ni akan mula slow lah. Walaupun dia makin membuka, maksudnya daripada 3 lane ni dia akan jadi sampai berapa kan, 6 lane ke 7 lane. Tapi sebab ada yang bayar perkata Senggo beratur, ada yang sangkut dekat RFID kan, so dia orang pun akan slow lah. And lepas tu ni pula akan, nasib baik tak ada bottleneck tau. Untuk MPE ni lepas tu dia tak ada bottleneck. Untuk menghala ke KL dan ke Klang Lama lah, ataupun ke mana aku pun tak sure, ke Serdang entah, ke Salak South, lebih kurang lah. Dia tak ada, tapi sebab dia ada pecahan depan tu. Tapi berlakunya bahayanya sebab ada pertukaran lorong lah. So bila berlaku pertukaran lorong ni pun bahaya juga. Sebab kadang-kadang memang bersilang lah. Sebab daripada Smart Tag yang dengan RFID yang sebelah paling kanan kan, yang sebelah atas Senggo ni sebelah paling kiri. So nak switch kan, so mesti berhati-hati juga. And then seterusnya aku akan masuk ke Bangsa juga, sedikit mencabar. Kita slow dulu. Depan ni pun ada lori aiskrim. Ni contoh lah, lori aiskrim nampak. Okay, nak ke Kocha Lama. Ada juga yang daripada sana nak ke Bangsa. So layan je lah. Ni pun tiba-tiba tukar lane, makan jalan. Mentang-mentang kereta besar. So macam aku, depan aku ni ada motosikal kan, dia pun bawa dalam 40-50. So aku terpaksa memperlahankan kenderaan jugalah kepada kelajuan yang setara dengan dia. Unless kalau aku ada ruang untuk memotong dia. Dah kereta kiri kanan, macam mana nak potong kan? Gagak lah. Tapi ada juga yang cuba potong daripada tepi tu. Apa kita tengok dulu. Aku malas nak masuk ke tepi sangat. Depan ni macam ada ruang. Dia pun bagi ruang. Terima kasih bang. Tapi one thing for sure lah, kalau dalam jam ni memang abang-abang rider kita ni aku respect lah. Sama ada yang memang kerja dispatch, GrabFood, Grab Express, Lalamove, Foodpanda, lepas tu apa, Bungkus Seat ke, Happy Fresh ke, dan sebagainya. Tu memang aku kagum lah cara dia orang menceluk. Sebab mungkin dia orang pun dah familiar kan. So memang kagum. Aku tak boleh buat macam dia orang. In fact, kalau sampai dekat tempat jam ni memang aku kena tinggal dengan dia orang lah. Tapi jalan ni alhamdulillah, cuma depan ni sangkut traffic light. Biasa lah, traffic light nak masuk Jalan Maruf. Okay, itu kereta mau tukar lane. Tapi sorry lah bang, tak apa nak bagi lah. Abang pun macam tergege je. Dan gear yang aku biasa gunakan lah, kalau betul-betul dalam jam ni, dalam gear 2, 3, 4, bergantung kepada
keadaan jam tu lah. Tapi memang jarang lah aku bawa sampai ke 5 ataupun 6. Dan jarang juga aku bermain dengan gear 1. Sebab gear 1 tu dia punya macam, maklum lah, especially macam motor KTM ni, dia agak torky sikit. So aku takut aku terpulas lebih lah. Gear 2 tu still acceptable untuk motor KTM model 2021 ni lah, untuk 390 model 2021. Kalau kata aku bawa macam model yang 2017, 2019 tu, aku takut, still risau juga. Sebab yang tu dia lebih torky daripada motor ni lah. Dia punya, daripada in term of dia punya setting kan. Kalau macam ni dia agak smooth sikit. So kalau katakan lah member kawan-kawan, kalau kata korang ambil Duke 250 yang baru 2022 punya model tu, yang tu okey. Sebab itu dia punya tune dia memang smooth. Dia soft sikit lah. Untuk newbies macam aku, memang is good start kalau korang nak gunakan motosikal KTM 250 tu lah. Especially untuk gunaan harian, meredah jam di Kuala Lumpur. Abang ni aku risau juga, dia signal dari tadi non stop. Oh, wop. Ini masih lagi, aku masih lagi mengikut arus. Sebab kat depan ni orang nak berpusu-pusu masuk ke Jalan Kuching. Bila aku dah masuk ke dalam KL tu, tengok kalau kena jalan memang aku lawan arus, memang jalan clear lah. In fact kalau korang tengok tadi pun sebenarnya jalan agak clear tadi. Pak polisi di hadapan. Untuk jalan ni kita akan masuk Dataran Merdeka. Okey. Ui kak, jalan ni aku akan masuk Dataran Merdeka. Ui, terror kakak ni. Aku sangkut. See, nak masuk KL kan. Tak ramai pun nak masuk KL. Orang nak balik lah. So dah sampai sini macam tenang lah sikit. Tapi kalau kena hari Jumaat, pisang tak geng? Sebab Sabtu pisang tak? Sebab jalan ni dia boleh tutup kan, Dataran Merdeka ni. Best lah. Patut aku masuk situ lah. So kita masuk depan ni. Jalan Tempera as usual. Okay lah, to be honest, sebenarnya ni aku lawan arus lah ni. Jadi betul-betul lawan arus. Jalan ni sebenarnya tak boleh masuk. So okey lah geng, itu sajalah untuk video aku dalam kali ni. So kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe. So assalamualaikum.